Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita pada pagi ini alhamdulillah untuk sama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 528 insya-Allah di dalam surah An-Najmi dan juga surah Al-Qamar. Hari ini 15 hari bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 30 hari bulan Disember tahun 2020. Kita berada di hampir-hampir penghujung tahun 2020 insya-Allah. Hari ini jangan lupa insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk sama-sama membuka mushaf. Harapnya hari ini lebih lagi sangat-sangat perlu kerana kita akan insya-Allah melihat kepada beberapa perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahasa Arab untuk menceritakan beberapa perkara, terutama daripada surah Al-Qamar insya-Allah. Hari ini kita ada dua surah insya-Allah. Kita ada dua surah iaitu penghujung surah An-Najmi dan juga yang kedua ialah awal surah Al-Qamar insya-Allah. Jom kita sama-sama sahabat-sahabat semua insya-Allah di dalam surah ini, muka surat ini insya-Allah, muka surat 528. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna alayhi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Sadaqallahul azim. Sampai di situ saja saya baca insya-Allah untuk memberkati perjumpaan kita pada pagi ini. Jadi apakah pengertian-pengertian ataupun tadabbur yang kita boleh ambil daripada muka surat ini? InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-45 daripada surah An-Najmi insyaAllah. Wa annahu khalaqa. Sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita iaitu bahawa dia telah menghidupkan, dia telah mematikan, dialah yang menjadikan manusia itu ketawa, dialah yang menjadikan manusia itu menangis. Maknanya pelbagai emosi-emosi yang ada pada manusia bukan hanya perkara tersebut terjadi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perkara yang di belakangnya iaitu asbabnya. Kenapa perkara itu terjadi pun adalah sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam muka surat ini, muka surat 528 kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala terus menerangkan bahawa dialah sahaja yang menciptakan manusia, yang menciptakan semua benda dalam keadaan berpasang-pasangan, iaitu berjenis-jenisan. Jadi ada antara ini, ada ini dan Allah Subhanahu Taala sebut sini ialah az-zakara wal unsa, iaitu lelaki dan juga perempuan, ataupun kita kata untuk binatang kita katakan jantan dan juga betina. Maknanya semua benda ni hanya Allah Subhanahu Taala sahaja. Wa annahu khalaqa, hanya dia sahaja yang menciptakan segala-gala yang berpasang-pasangan lelaki dan perempuan itu. Dan kemudian min nutfatin, semua itu daripada nutfah. Penciptaan manusia hanya daripada nutfah. Nutfah ni apa? Asalnya perkataan Arab ni nutfah ni ialah setitis air yang tertinggal di dalam baldi, di dalam timba, dalam bekas tu kan. Dalam bekas ni semua dah dituang lah, kemudian tiba-tiba ada satu titik lagi tertinggal kan. Itu asalnya nutfah kan. Jadi manusia ni hanyalah terjadi daripada setitis. Kita nak kata bukan lebih kecil daripada setitis lagi. Kalau kita katakan hanyalah satu sperm yang sangat kecil, satu saja dah cukup dah untuk menjadikan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu min nutfatin iza tumna, disebutkan mani itu, mani tumna, iaitu yang kita kata terpancar, kemudian dia berlari, dia masuk, kemudian berjumpa dengan benih perempuan dan kemudian akhirnya membentuk manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Semua tu adalah merupakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala-galanya tu. Kemudian wa anna alaihi an-nash'atal ukhra, ayat yang ke-47 47 ni Allah Taala sebut an-nash'ah. Nash'ah ni nama dia dalam bahasa Arabnya ialah ismu marrah minal insya'. Insya' ni maknanya mengadakan. Jadi bila mengadakan kemudian nash'ah maknanya mengadakan pengadaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sajalah, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu, yang boleh mengadakan al-ukhra tu maknanya ialah muannas kepada al-akhir. Akhir itu maknanya yang terakhir lah. Yang terakhir maknanya tidak ada lagi penciptaan,
tidak ada lagi kebangkitan selepas daripada itu. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini bahawa dia sahajalah yang akan nanti membangkitkan manusia, dan kemudian tidak ada lagi selepas daripada itu penghidupan semula. Lepas tu sama ada manusia itu akan berterusan dalam syurga ataupun berterusan di dalam neraka. Jadi Allah Ta'ala sebut al-akhir, ingat al-ukhra. Ukhra tu maknanya al-akhir, iaitu muannas untuk al-akhir. Jadi alaihin nash'ah, alaihin nash'ah. Kemudian seterusnya wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah SWT sebutkan sifat dia lagi, iaitu dialah yang aghna. Aghna ni makna memberikan kepada manusia tu. Memberikan kepada manusia sehingga manusia tu terkaya, tercukup. Kemudian aqna. Aqna ni iaitu memberikan kepada dia sehingga dia boleh menyimpan lagi benda-benda tu. Jadi ada benda yang mana kalau kita katakan makanan, kita katakan makanan. Ada makanan yang mana kita boleh makan. Kemudian kita makan. Kemudian kita kenyang. Dah cukup dah kan. Ada lagi walaupun banyak atas meja, kita tak akan makan dah. Aghna dah kita. Tapi ada benda-benda lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita betul aqna. Aqna maknanya kita boleh simpan lagi benda tu. Simpan dalam peti ke, simpan dalam apa. Manusia fikirlah kan. Untuk mengubah dia tu, menahan dia kan jadi dengan cuka ke, dengan gula ke, dengan garam ke, macam-macam lah guna. Iaitu dalam peti sejuk lah zaman moden sekarang kan. Iaitu boleh aqna. Jadi Allah Ta'ala wa annahu huwa aghna, dialah yang memperkayakan manusia. Kemudian dialah memperkaya, bukan jadi kaya, tapi maknanya yang mencukupkan manusia. Kemudian aghna, yang memberikan kepada manusia apa-apa lagi yang menyebabkan mereka tu boleh menyimpan. Seterusnya wa annahu huwa rabbus syi'ra. Ayat 49 kita sekarang, ayat 49. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbus Syi'ra. Rabb itu Tuhan. Asy-Syi'ra itu sebenarnya adalah nama bintang. Nama satu bintang. Bintang itu popular lah di kalangan orang Arab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala of course lah kan. Dia adalah Tuhan kepada semua bintang-bintang, kepada semua segala-galanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di sini kan. Menyebutkan secara khususnya Asy-Syi'ra. Asy-Syi'ra ni seperti mana saya sebut, itu nama bintang. Bintang ini bintang popular di kalangan orang Arab kan. Dan mereka telah mengambil bintang ini sebagai satu sembahan. Ada bani-bani, kaum-kaum yang dikatakan di antaranya ialah Khuza'ah, yang dikatakan lagi ialah Bani Hamir. Orang Arab ni, mereka ni menyembah bintang ini. Syi'ra ni. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab lah kenapa mereka memilih Syi'ra ni untuk menjadi. Jadi Syi'ra tu mereka tahulah ini adalah Syi'ra. Dah timbul lah kan pada malam tertentu ke, pada waktu tertentu ke. Jadi mereka jadi ini telah dibuat lah sebenarnya. Syi'ra ni telah dibuat lama lah. Dan dikatakan bahawa ia mula-mula dibuat oleh salah seorang daripada yang menjadi datuk lah, moyang-moyang kepada baginda Nabi SAW dimulakan. Jadi orang Arab pun selepas daripada itu mereka pun ikutlah menyembah Syi'ra ni. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa nak sembah Syi'ra? Sedangkan Allah lah Tuhan kepada Syi'ra tu. Dialah yang menciptakan, dialah yang menetapkan, dialah yang mengekalkan Syi'ra tu. Kenapa awak sembah Syi'ra pula? Kenapa tak sembah Tuhan kepada Syi'ra? Rabbus Syi'ra. Wa annahu ahlaka adanil ula. Kemudian Allah Ta'ala sebut dialah juga iaitu yang membinasakan kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud tu ula yang dulu. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa yang membinasakan dia, bukannya binasa sendiri, bukannya datang puting beliung, datang angin, datang apa tu, awan hitam dan sebagainya yang menghancurkan kaum-kaum ni dulu ni, semua tu bukan datang sendiri, tapi Allah Ta'ala tu yang menghancurkan benda tu, yang menghantar benda tu kan. Sebagaimana dia buat macam ni, dia menciptakan, dia menjadikan, menangiskan, mengketawakan dan sebagainya. Dia jugalah yang menghancurkan tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak ceritakan di belakang segala sesuatu yang berlaku ni sebenarnya ada Tuhan. Kenapalah kamu sembah benda tu? Kenapa sembah batu? Kenapa sembah Lata? Kenapa sembah Uzza? Kenapa sembah Manat? Kenapa sembah Syi'ra? Kenapa tak sembah Tuhan, iaitu yang menjadikan semua benda-benda tu? Wa annahu ahlaka adan al-ula, kemudian wa samuda fama abqa, dan juga kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Fama abqa, ada yang tinggal. Fama abqa, tidak ada yang tinggal. Yang tinggal apa? Yang tinggal bukit-bukit adalah yang tinggal tu rumah-rumah mereka. Di bukit-bukit yang mereka orang Arab ni lalu. Bila mereka ni nak pergi ke Syam, mereka boleh tengok benda tu kan. Mereka boleh nampak benda tu. Fama abqa, ada orang, tak ada orang. Wa qaum Nuh, dan kemudian sebelum daripada itu lagi kaum Nuh. Kaum Nuh ni Allah juga min qablu, sebelum daripada itu Allah Ta'ala sebut. Sebelum daripada Ad, sebelum daripada Samud, juga Allah Ta'ala telah hancurkan. Innahum kanuhum azlama wa atgha. Allah Ta'ala kata mereka ni, kaum Nuh ni lebih jahat lagi kan. Azlam, lebih zalim lagi. Wa atgha, dan lebih melampaui batas lagi. Kenapa?
Jadi ulama sebut kerana Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama mereka tu selama 950 tahun. Berdakwah kepada mereka 950 tahun melampau. 950 tahun mereka tetap juga tidak menerima ajaran apa yang diajar oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dia kata azlama, itu yang dia kata atgha. Kemudian wal mu'tafikah. Kemudian Allah Taala sebut lagi wal mu'tafikah. Mu'tafikah ni ialah daripada perkataan mu'tafikah, artinya inqalabat, munqalab. Jadi maknanya satu benda yang diterbalikkan, mu'tafikah. Iaitu apa ya? Yang diterbalikkan iaitu kaum Nabi Lut alaihi salam. Wal mu'tafikata Allah Taala kata ahwa tu artinya yang dihempaskan, yang dijatuhkan. Sebelum daripada ni kita telah tengok kan perkataan wan najmi iza hawa, iaitu najmi iza hawa, bila berjatuhan. Jadi wal mu'tafikah, kaum Nabi Lut ini telah diangkat oleh malaikat, diangkat ke langit, kemudian dipusing, diterbalikkan, kemudian dihempas. Jadi maknanya yang atas tu duduk di bawah, kemudian dihempas balik. Ahwa wal mu'tafikah, diterbalikkan, kemudian dijatuhkan. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan kekuasaan dia. Allah Ta'ala boleh buat benda-benda semua ni. Kaum semua dah ada sini. Kaum-kaum yang dihapuskan, yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, ataupun kaum Nabi Lut alaihi salam. Semuanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu berkuasa nak buat. Allah Ta'ala ni nak cerita benda ni kepada orang Quraisy ni, supaya orang-orang yang menentang Islam ni, sehinggalah ke akhir zaman lah, sehingga kita lah, zaman kita sekarang ni, siapa-siapa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagakan. Allah Ta'ala mampu nak buat benda tu semua kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata faghasyaha ma ghasya. Ghasya tu maknanya meliputi, merangkumi, maknanya habislah, maknanya mereka terkena azab tak ada terlepas walaupun seorang pun. Faghasyaha ma ghasya, merangkumi semua, meliputi semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kemudian last sekali tentang selepas dia bercerita ni semua ni, dia kata habis tu fabi ayyi ala'i rabbika, dengan nikmat Tuhan manakah lagi. Nikmat Tuhan, nikmat, dia kata nikmat atas tu, ya, nikmat untuk menjadi pengajaran. Kalau kita kata mana ada nikmat, itu macam ada amaran lah sebagainya. Ya, amaran itu adalah untuk menjadi peringatan, dan sepatutnya menjadi nikmat kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita semua benda tu untuk menjadi nikmat tu, menjadi peringatan kepada kita semua. Jadi apa lagi tatamara, artinya apa lagi yang kamu nak syak, apa lagi yang kamu nak pertikaikan, apa lagi yang kamu nak rasa tak betul. Allah Ta'ala dah buat semua, dah tunjuk semua, dah ceritakan semua kepada kita. Jadi fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, kamu nak berdebat apa lagi, kamu nak syak apa lagi, kamu nak tak nak percaya apa lagi. Jadi Allah Ta'ala tu berkata haza nazir. Haza di sini ayat 56 ayat 56 ni, haza sini artinya ialah apa? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini, Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada kamu ni, wahai orang Quraisy, ataupun kita katalah pada hari ini, iaitu orang-orang yang berdakwah, orang menceritakan Islam ni kepada manusia ni. Ini adalah haza, Nabi ini, nazirun, dia seorang pemberi peringatan, min an-nuzuril ula, daripada pemberi peringatan yang banyak. Sebelum daripada ni ramai dah pemberi peringatan, nabi-nabi. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala ceritakan Nabi ni. Jadi insya-Allah kepada semua lah kan, kepada semua insya-Allah kita akan buat nanti. Start daripada hari Sabtu ni, insya-Allah hari Sabtu kuliah maghrib kita akan ada ni, iklan sikit iklan komersial sikit. Iaitu kita akan adakan pada setiap maghrib, insya-Allah kuliah maghrib di Masjid Sengkurung, insya-Allah, kisah Nabi-Nabi. Kita akan bermula cerita kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran saja, daripada Al-Quran yang sahih saja. Kita akan cerita yang sahih, sebab ramai di kalangan kita yang tidak tahu mungkin kan, apakah dia Nabi Adam kadang-kadang bercampur aduk kadang-kadang cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, dan cerita semua Nabi-Nabi lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai mereka ini, supaya kita ni tahu apa yang diceritakan Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum daripada itu dah ramai dah, dan tugas dia yang utama ialah nazir, memberi peringatan kepada satu benda yang akan berlaku. Jika kamu tak buat ni, kamu tak patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu kena ni. Kalau
Kalau kamu ikut perintah Allah, maka kamu akan dapat ni. Jadi semua itu adalah basyiran wa nazira, kita kata. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, haza nazir, Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, bukan setiap maghrib, maghrib hari Sabtu saja, insya-Allah, hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah kuliah maghrib. Tapi maghrib di Brunei ni awal sikit ni, awal sikit. Jadi lebih kurang maghrib di sini ialah pukul 6 lebih. Jadi kita akan start 6.45, insya-Allah. 6.45, bukan 7.45, 6.45 lepas maghrib. Jadi Allah SWT sebut di sini kan, azifatil azifah, ayat 57. Ayat 57 Allah Ta'ala kata azifatil azifah. Azifah tu apa? Azifah tu ialah dana. Dana tu bukan danau. Dana tu maknanya dekat dalam bahasa Arab. Dana atau qarubah. Iaitu kan azifah. Azifah tu ialah adakah. Bukankah maknanya kalau terjemahan dia katakan azifatil azifah, telah dekatlah. Azifah tu ialah hari kiamat. Jadi telah dekatlah berlaku hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh kashifah. Kashifah tu apa? Kashifah ni ialah, kalau kita kasyaf lah ni, kasyaf ni ialah bila kashifah yang membuka, yang menghilangkan, itu maksud asalnya kashifah. Jadi apa maksud kashifah di sini? Kashifah di sini maksudnya yang dapat memberitahu kepada manusia. Maknanya tidak ada yang dapat memberitahu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat memberitahu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang dapat memberitahu tentang akhirat ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita tentang akhirat. Apa yang akan berlaku, bagaimana dianya berlaku, suasana dia, keadaan bila dia berlaku. Jadi tidak ada siapa pun yang dapat memberitahu kepada kita tentang hari akhirat ini. Jadi yang dapat memberitahu kepada kita hanyalah iaitu syarat-syaratnya. Allah, syarat-syarat makna tanda-tandanya, syaratun syurut makna tanda-tandanya hanya Allah Subhanahu wa taala dah beritahu kepada kita. Jadi insya-Allah selepas daripada ni, bila kita baca ni surah Al-Qamar, jadi lagilah kita akan nampak insya-Allah kan apakah tanda-tanda di antara tanda-tanda yang akan berlaku, yang dah berlaku kan, yang menunjukkan bahawa hari akhirat itu dah hampir-hampir nak berlaku, hampir-hampir datang. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi kan, laisa laha min dunillahi kashifah. Tak ada siapa pun selain daripada Allah yang dapat memberitahu tentang kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afamin hadzal hadis ta'jabun. Jadi Allah kemudian bertanya lagi kan, afamin hadzal hadis. Adakah daripada hadzal hadis? Hadzal hadis makna percakapan ini, perkataan ini maksudnya ialah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, adakah Quran ini ta'jabun, kamu rasa pelik sangat ke? Jadi banyak benda dah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada manusia ni kan, tentang yang mati dihidupkan balik, tentang pokok-pokok yang mati, rumput yang tak ada tiba-tiba timbul balik kan, muncul rumput tu kan di padang pasir dan sebagainya bila hujan turun. Jadi maknanya semua ni susah sangat ke? Kamu manusia pun dulu tak ada pun kamu ni kan, tapi Allah Ta'ala ciptakan. Tiba-tiba kamu kata susah nak dihidupkan balik. Selepas mati macam mana nak hidup balik? Itu yang mereka fikirkan. Jadi Allah Ta'ala sebut inilah ta'jabun, kamu rasa pelik. Afamin hazal hadis ta'jabun. Bila Quran cerita benda-benda ni kamu rasa pelik. Apa kamu ni? Wa tadhakuna wa la tabkun. Tadhakun artinya ialah kamu ni ketawa. Bukan ketawa maknanya ketawa, tapi ketawa mempermain-mainkan, ulama kata. Ketawa sebagaimana orang Quraisy tu, orang kafir tu, bila Nabi SAW bercerita, maka dia kata, alah, bercerita kan, benda ni lagi dia cerita, benda ni lagi kan, tak ada cerita lain. Apalah Muhammad, kamu ni mengarut. Itu adalah ketawa-ketawa kan. Ketawa-ketawa kerana mempermain-mainkan. Bukan ketawa tak boleh, nanti jangan salah faham pula. Jadi Allah SWT mengatakan sini, iaitu kan, kamu ni ketawa, mempermain-mainkan pula apa yang diceritakan oleh Muhammad kepada kamu. Pelik betul kamu. Wala tabkun, dan kamu tak menangis pun. Kamu tak menangis artinya kamu ni tak menyesali pun di atas apa, tak sedar, tak tersentak dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad kepada kamu semua. Peliklah kamu ni. Itu Allah Ta'ala kata, ta'jabun, mereka, kamu rasa pelik dan kamu ketawa, lepas tu tak menangis-nangis, tak sedih-sedih, tak rasa menyesal di atas apa yang kamu buat tu. Maknanya tak percayalah kan. Wa antum samidun. Ayat 61 samidun maknanya apa? Lahun. Samidun ni dia ada dua makna. Samidun ni yang pertama sekali maknanya lah seorang yang bergeluman di dalam keseronokan. Maknanya kan dia lupa dengan seronok sangat kan. Samidun maknanya seronok. Lupa lah.
kecewa hilang terus kan. Maknanya orang macam orang lah seronok sangat duk main kan, sampai lupa dah maghrib, sampai lupa dah ni kan, semangat sangat lah kalau apa ni, seronok sangat duk main kalau di kampung tu main dam main dam tu kan, di pondok-pondok duk main dam daripada pagi sampai ke petang main dam tu. Jadi itu nama dia Samidun kan, seorang yang Samidun. Orang Quraisy ni, bukan kita orang main dam tu tapi makna orang Quraisy ni kan seronok sangat dalam kelalaian dia, seronok dalam tu. Itu makna pertama lah daripada Samidun. Yang keduanya, Samidun ni ialah takabbarun, kamu takabur, iaitu seorang yang dalam bahasa Arab, seorang yang mengangkat kepala kerana kesombongan. Bukan mengangkat kepala, mengangkat je kan, bukan mengangkat kepala tak boleh, tapi mengangkat kepala kesombongan, menunjukkan dia ni sombong kepada suatu benda, tak nak terima, maka kita kata Samidun. Jadi Allah SWT sebut sini perkataan tu, wa antum Samidun. Jadi bagi orang Arab tu faham sangatlah. Orang Arab yang di zaman Nabi tu, mereka faham wa antum Samidun, kamu tetap juga sombong, tak nak terima. Jadi Allah Ta'ala kata fasjudu lillahi wa'budu, maka sepatutnya dengan ayat semua benda semua ni, sepatutnya kamu sujudlah, maka hendaklah kamu sujudlah kamu, fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan hanya beribadah, sembah Allah Ta'ala saja, jangan sembah yang lain. Jadi ayat ini ialah disebutkan oleh ulama tafsir adalah ayat sajadah. Jadi dalam keadaan suasana kita tak, kalau suasana seorang diri, suasana yang sesuai, insya-Allah kan, sahabat-sahabat semua boleh sujud apabila membaca ayat ini. Dan ayat ini adalah sujud sajadah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini disebutkan oleh para ulama bahawa kisah ini adalah berlaku, yang kita sebut tadi ialah pada tahun yang kelima kenabian, bukan kelima hijrah, kelima kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi baca ayat ni, yang hebatnya kan, oleh kerana terpegun sedapnya bahasa ayat ni dan sebagainya kan, menyebabkan bila Nabi baca tu, Nabi sujud. Bila Nabi sampai kepada tempat ni, fasjudu, maka hendaklah kamu sujud lillahi wa'budu, dan hendaklah kamu hanya menyembah Allah Taala. Semua, bila Nabi sujud, semua orang-orang yang mendengar pada ketika tu, yang ada di keliling Nabi, yang mendengar Nabi membaca tu, kafir ke Muslim ke, yang Muslim of course lah kan, tapi yang kafir dia sujud juga kan, kecuali seorang yang tak sujud pada masa tu. Jadi mereka semua ni kan, orang Quraisy ni kan, bila mereka dah sujud tu, barulah mereka tersedar. Jadi seolah-olahnya mereka ni terpukau dengan keindahan ayat ni. Jadi lalu dalam kisah sirah pada masa tu, setengah daripada sahabat-sahabat ni kan, masa tu mereka ni berada di Habasyah. Jadi apabila tiba-tiba cerita apa, orang Quraisy ni telah sujud sampai cerita di Habasyah apa, iaitu orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Jadi sebab itulah ada setengah sahabat ni yang dah mula balik ke Mekah balik kan, sebab dah Islam dah, Quraisy dah Islam, apa masalah mereka pun balik. Sampai tengah jalan rupanya barulah tahu bahawa sebenarnya kisah itu adalah sujud tu bukan sujud mereka ni, tapi sujud terpukau bila Nabi ni baca ayat ni, mereka dah kena pukau semua sujud. Jadi ada cerita lagi dalam setengah-setengah riwayat dalam tafsir ada disebutkan bahawa dia kata semasa Nabi membaca ayat ini, Nabi ada tertambah, bukan Nabi nak tambah tapi tertambah. Ini adalah alasan yang diberikan jugalah menurut setengah ceritanya, setengah riwayatnya mengatakan apa, iaitu orang Quraisy ini mereka kata kami sujud ni sebab Muhammad ni telah menambah, ada dua perkataan di situ. Ketika Muhammad ni sebut Lata, Uzza, Manat, tahu, dia kata Muhammad dia telah tambah ada dua perkataan lagi. Jadi dikatakan dalam riwayat kata bukan Nabi nak tambah, tapi syaitan telah terpaculkan daripada mulut Nabi kan dua perkataan, iaitu Nabi apa, tilkal gharaniq ula, kemudian wa inna syafa'atuhum la turtaja. Itu dua perkataan yang Nabi tambah, seolah-olah macam bunyi ayat Quran kan. Tak, maksud dia macam ni, maksud ayat tu itu adalah gharaniq. Bila Nabi sebut Lata, sebut Uzza, sebut Manat, kemudian Nabi tambah situ, dia kata itu semua adalah gharani yang tinggi, dan syafaat ini patung-patung ini, berhala-berhala ini la turtaja, diharapkan akan dapat memberi sesuatu. Jadi dikatakan orang Quraisy kata Muhammad tambah benda ni, padahal tak ada pun. Sebenarnya kisah ini adalah kisah dipanggil kisah gharaniq. Kisah ini dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah merupakan kisah yang tidak betul. Walaupun disebutkan secara hadis mursal
oleh setengah-setengah daripada ahli tafsir. Jadi bagi kita insya-Allah kan, dalam kisah ni kita kata kisah ni ditolaklah kan, ditolakkan, tapi yang sebenarnya yang berlaku tu ialah apa yang pasti, iaitu orang-orang Quraisy ni sujudkan apa, terpukau apabila Nabi sujud ketika membaca ayat ini. Dan kisah ini dipanggil kisah Gharaniq. Gharaniq. Alhamdulillah kita habis surah An-Najmi, kita masuk pula insya-Allah surah Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati as-sa'ah. Iqtarabati as-sa'ah wa anshaqqal qamar. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ayat ini tidak disebutkan siapakah yang tidak dalam kisah-kisah dia tak sebutkan siapa, tapi disebutkan seorang saja yang tidak sujud pada masa itu, seorang Quraisy yang tidak sujud. Seterusnya kita baca ayat ini insya-Allah surah Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala memulakan kisah ini, surah ini dengan iqtaraba. Iqtaraba itu maknanya dekat. Telah dekatlah as-sa'ah, hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan telah terbelahlah bulan. Terbelahlah bulan. Jadi ayat ini menceritakan bahawa kiamat telah dekat, dan kita tengok surah ini, surah Al-Qamar ini, hujungnya kita tengokkan semua itu diakhiri dengan ra kan. Huruf ra kan. Huruf ra kita tengokkan wan syaqqal qamar, kemudian mustamir, kemudian mustaqir, muzdajar, kemudian an-nuzur, kemudian nukur, dan seterusnya lah. Begitulah insya-Allah kan kita akan tengok ayat ni. Jadi kita tengok surah ini menceritakan tentang hari kiamat, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelahlah bulan. Jadi cerita pasal terbelahnya bulan ini adalah merupakan dikatakan oleh Imam As-Subki, Syekh As-Subki, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahawa peristiwa ini adalah satu peristiwa yang boleh dikatakan mutawatir. Mutawatir dari segi maknanya, walaupun lafaznya berbeza-beza kan, tapi menunjukkan ianya telah berlaku, dan ianya terbelahnya bulan ni ada setengah ulama kata terjadi 2 kali. Iaitu terjadi 2 kali bagaimana? Iaitu di Mekah tu ada 2 bukit. Yang pertamanya bukit Qubaish, dan yang keduanya bukit Qaiqaan. Jadi 2 bukit itu, lalu bulan tu tiba-tiba turun dan dilihat oleh orang Quraisy. Perkara ini dikatakan berlaku pada tahun yang ke-8, iaitu sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum hijrah 5 tahun ke Madinah. Jadi peristiwa ini telah berlaku. Jadi orang Arab tengok, orang Quraisy tengok, tapi apabila mereka tengok benda ni, mereka kata apa? Dia kata, Muhammad ni sihir lagi. Sebab perkara ni dilihat oleh kebanyakan daripada orang Quraisy pada masa itu. Jadi mereka pun mengatakanlah bahawa Muhammad ni melakukan sihir. Tak habis-habis sihir lagi ni. Jadi seolah-olah macam kita sekarang kan, kalau kita tengok dalam YouTube ke apa kan, itu ada seorang silap mata daripada Amerika tu kan, David Copperfield tu, dia boleh menghilangkan, dia kata boleh menghilangkan Statue of Liberty dekat New York tu kan, dia boleh menghilangkan. Jadi semua orang tengok. Tapi kita tengok situ kan, berapa orang yang tengok kan? Tak semua orang tengok pun. Adakah semua keliling tu kan? Tu silap mata dia. Tapi ni dilihat oleh semua, dan tak ada papan layar, tak ada apa, tak ada. Memang bulan terbelah kan. Jadi nanti kita mintalah kepada David Copperfield tu supaya dia belah bulan tu pula kan. Kalau dia mampulah kan. Jadi ini berlaku. Jadi sebab itulah orang yang tak percaya tak akan mengata pada zaman tu, pada zaman Nabi tu, dia kata Jadi artinya di sini apa? Apa-apa pun yang datang, apa yang berlaku, ditunjukkan mereka dia tak percaya, adalah macam-macam alasan dia. Jadi kita tengok wan syaqqal qamar, lalu terbelahlah bulan itu kan. Jadi kemudian wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tengok tu kan, orang Quraisy ni, orang yang tak nak percaya ni, wa in yarau ayah, kalau mereka ni melihat ayat tu maknanya tanda-tanda benarnya Nabi SAW tu, yu'ridu, mereka tetap juga berpaling, mereka tetap juga tak mau ikut, tetap tak nak terima, wa yaquluna, bahkan mereka akan kata apa? Sihrun mustamir. Mustamir ni apa? Mustamir ni sebenarnya ada 3 makna sebenarnya mustamir ni. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam terjemahan biasa kita kata mustamir ni makna berterusan lah. Ini tak habis-habis lah. Itu satu makna, iaitu Muhammad ni dah tak apa lagi ni. Itulah makna mustamir. Dah ada lagi dia punya silap mata dia ni, sihir dia ni, mustamir. Itu yang pertama, makna mustamir. Yang kedua, makna mustamir ni ialah satu benda yang akan pergi. Adalah tapi lepas ni tak ada lah. Maknanya sekejap je dia kata kan. Ini sihir yang sekejap je ni.
Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah mustamir ni maknanya qawi, maknanya yang kuat, yang hebat. Wow, dia kata Muhammad ni sihir, pandai betul sihir dia ni kan, power. Kita kata kan, power betul sihir dia ni kan. Itu adalah makna mustamir. Jadi apa-apa pun nak katakan bahawa orang Quraisy ni, orang-orang yang tidak menerima dakwah ni kan, orang yang menentang ni kan, mereka ni tetap akan carilah idea untuk mengatakan satu benda. Kalaulah benda yang pelik berlaku pun depan mata mereka pun, mereka akan kata juga bahawa apa, dah tu mengarut kata. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka tu tetap akan mengatakan bohong. Kazzabu tu maknanya takzib kan. Mereka tetap mengatakan bahawa Muhammad tu bohong, kemudian mereka kata wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Jadi ini sifat manusia kita tengok kan. Bahawa sifat manusia ni, kalaulah mereka ni penentang ni mereka tak duduk saja. Mereka ikut nafsu mereka, dan kemudian mereka tak duduk diam-diam, tak ada. Mereka akan bangun cerita pula kepada orang ni penipu. Tak ada kerja betul orang-orang Quraisy dan juga orang-orang penentang Islam ni kan. Wa kullu amrin mustaqir. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kullu amrin mustaqir. Semua benda akan ada pengakhiran dia, dan akan berada ke mana dia akan pergi. Mustaqir ni makna tepat-tetap. Tetap mana di hujung sana tu orang-orang yang baik akan mendapat syurga. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang, dia akan pergi ke neraka. Itu mustaqir itu. Jadi maknanya sini ialah bukanlah maknanya akan habis macam ni saja, tak. Yang jahat tu jahat macam ni, tak. Dia akan ada pergi ke penghujungnya. Jadi kullu amrin, semua benda baik jahat ke mustaqir, dia akan ada tempat akhirnya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Allah SWT kata walaqad ja'ahum, telah datang kepada mereka minal amba, berita-berita, cerita-cerita, kisah-kisah, macam-macam lagi. Amba, berita. Nabaun maknanya kemudian amba telah datang. Allah Ta'ala nak bawa macam-macam lagi. Allah Ta'ala bawa kisah Nabi-Nabi. Allah Ta'ala bawa ni semua. Dan jadi semua tu walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Perkara-perkara, maknanya dalam cerita-cerita tu, dalam berita-berita tu, ma fihi muzdajar. Muzdajar ni asal daripada perkataan zajara. Zajara. Kalau ikut kaedah bahasa Arabnya, asalnya dia akan jadi mana? Dia akan jadi muztajara. Dal tu tak ada. Dia akan jadi muztajara. Macam tu. Muztajara. Jadi mustajara, oleh kerana perkataan ni berat untuk disebutkan oleh orang Arab, jadi dia ubahkan ta tu menjadi dal. Jadi muzdajar. Jadi dal tu maknanya, dal tu satu benda yang asalnya adalah perkataan huruf ta yang datang. Jadi Allah SWT sebut sini kan, telah datang banyak dah perkara-perkara, banyak dah cerita-cerita, banyaklah berita-berita. Allah Ta'ala masukkan dalam Quran ni, ceritakan melalui lidah Nabi SAW, ceritakan kepada itu sepatutnya dah cukup untuk menjadi muzdajar, menjadi peringatan, menjadi stop manusia ni daripada melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan. Tapi adakah manusia stop? Tak stop daripada kebatilan mereka, tak stop daripada kesyirikan mereka. Jadi ini kita boleh faham secara tidak langsungnya sini lah kan, bahawa bila kita baca Quran ni kita akan dengar macam-macam, kita akan dapat macam-macam daripada Quran ni. Jadi insya-Allah kan, moga-moga Quran ni dia akan menjadi peringatan kepada kita, dia akan menjadi stop kepada kita daripada kita ni berterusan nak buat dosa. Jadi kalau kita ni kan macam susah sangat, tak berhenti nak buat dosa juga, ada rasa buat, maka baca Quran, insya-Allah. Baca Quran dia akan menjadi stop kita. Tapi of course lah kan, dengan syarat faham lah insya-Allah kan, sama-sama untuk faham baca dengan faham lah. Jadi Quran ni moga-moga menjadi muzdajar, sepatutnya menjadi muzdajar kepada kita daripada membuat kemungkaran, membuat kejahatan. Hikmatun balighah, Allah Ta'ala kata hikmatun balighah, satu hikmah, satu benda-benda yang wisdom yang balighah. Balighah ni makna tammah, yang telah sempurna. Tammah sempurna. Fama tughanin nuzur, tapi Allah Ta'ala katakan ni, fama tughanin nuzur, sepatutnya dah cukup dah untuk menjadi peringatan. An-nuzur tu makna nazirun, iaitu satu benda yang al-umur al-munzarah, satu benda-benda yang memberi peringatan, ataupun umur al-munzirah, memberi satu benda yang mengingatkan manusia tu daripada kejahatan mereka, mengingatkan mereka. Sepatutnya apa yang ada dalam Quran dah cukup lah sepatutnya. Hikmatun balighah fatawalla anhum, tapi apa yang berlaku? Tawalla anhum, minta maaf, bukan apa yang berlaku, iaitu mereka tu lari juga daripada Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa benda kan? Fatawalla anhum,
Fatawalla anhum, mereka tu maka berpaling daripada Muhammad, maka Muhammad jangan hiraulah kalau macam tu mereka kan. Jadi Allah Ta'ala kata yauma yad'u wa yauma yad'u da'i. Pada hari di mana apa? Ingat, nanti tunggulah hari apa? Yauma yad'u da'i. Da'i di situ ialah bukannya da'i, bukannya maknanya pendakwah, bukan Yauma ad-da'i situ ialah malaikat Israfil. Jadi yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pada hari di mana malaikat Israfil ni akan memanggil manusia semua ni akan kena menuju satu benda yang mereka tak suka. Apa yang mereka tak suka tu? Iaitu an-nukur situ ialah syai'in nukur, itu hisab. Mereka akan dikira, mereka akan dihitung balik kan. Mereka akan itu semula kan. Mereka akan dilihat semula, akan dibentang semula apa yang telah mereka lakukan semasa mereka berada di dunia. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat pengajaran daripada ayat daripada surah-surah ini. Insya-Allah moga-moga kita akan dapat terus insya-Allah menggunakan menjadikan Al-Quran ini sebagai rakan kita. Insya-Allah kita baca, kita ambil peringatan, kita dengar, dan moga-moga dia akan menjadi muzdajar kepada kita semua untuk kita stop daripada kemungkaran kejahatan yang telah kita buat selama ini kalau ada, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi di hari esok sambungan daripada surah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.